Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Haji Abdullah bin Tuda untuk memulakan kuliah. Tafadhal mashkura Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyusirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Izinnya juga dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentaufik hidayatkan terdahulu semua jemaah menjaga adab di dalam majlis ilmu. Yang mana pertama sekali, kalau duduk di dalam surau atau masjid, kita nak duduklah sama ada secara tawaruk ataupun kita duduk secara iftiras. Itu yang dikehendaki. Elakkan daripada mengunjur kaki. Dalam kelas-kelas yang saya buat, ada di antaranya kelihatan baring atas tilam, mata katil, sama ada kadang-kadang dia pun baring di atas kerusi malas atau sebagainya. Kalau kita duduk seperti katakan itu sekarang, adabnya macam mana? Kalau atas kerusi, jagalah adab di atas kerusi. Macam yang saya duduk pun, kita jaga adab atas kerusi. Sebab apa? Kita memuliakan ilmu Allah. Yang keduanya, kita kena jaga juga adab. Kita kena jaga adab, iaitu naklah kita itu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk mendengar. Jadi sekiranya lah ada anak panggil, ada gangguan atau sebagainya, iaitu kita keluar pun dalam bentuk adab. Seolah-olah kita tu berhadapan dengan guru tu, kita keluar dengan adab. Lepas tu masuk balik dengan adab. Kena jaga. Dan begitu juga dengan tutur kata. Ya, di dalam pengalaman saya tu dah selalu ada yang tukang motor, ada yang macam-macam didengar keadaan tersebut. Ya. Maknanya dia tak tutup lah, saya pun dapat tahulah perkara tersebut. Jadi kita kena jaga juga tentang apa, kata orang, kita tetap meletakkan itu ilmu agama tu tinggi daripada semua sekali. Tinggi semua sekali. Jadi maksudnya apa? Kita tutuplah segala-galanya. Sama ada handphone ke, tentang WhatsApp ke, apa semua ke, maknanya kita letak dia di bawah. Ilmu agama lah lebih tinggi. Barulah, sebab apa kita ni baru bermula berjalan. Tujuan kita nak manfaatkan ilmu tu. Datang keberkatan kita dunia dan akhirat. Apatah lagi kita membicarakan tentang itu agama, tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu secara pembukaan. Salam selawat, salam kebesaran atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga pada kaum muslimin dan muslimat. InsyaAllah izin Allah Subhanahu wa taala juga. Mudah-mudahan Allah Taala mencucuri rahmat dan keberkatan dalam majlis ilmu kita di dunia ini dan juga di akhirat. InsyaAllah. Dalam riwayat At-Tabarani, baginda bersabda dalam terjemahannya saja, saya menghargai masa kita. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada dalam tangan kekuasaannya, benar-benar umatku akan berpecah menjadi 73. Benar-benar umatku berpecah menjadi 73 golongan, yakni akidah. Satu daripadanya adalah dalam surga. Yang 72 adalah dalam neraka. Baginda ditanya, siapakah golongan yang masuk surga ini? Wahai Rasulullah. Jawabnya,
ahli sunnah wal jamaah. Jadi tahulah kita kenapa dan mengapa kita duduk belajar tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab kesudahan kita besok di akhirat adalah di dalam surga Allah. Tapi nak masuk di dalam surga Allah adalah kita berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Di dalam satu hadis lain lagi, di padang mahsyar nanti, sebelum kita tu dihisap dan sebagainya, menurut daripada hadis daripada itu Abdullah bin Ibn Abbas, kata salah dia punya tu, ada dua wajah besok di akhirat. Satu wajah tu adalah wajah yang putih, satu wajah tu adalah wajah yang hitam. Jadi wajah yang putih itu ditanya oleh Saidina Ibn Abbas bin Abdullah, dia kata Rasulullah SAW itu menjawab, ya, maknanya dia kata muka yang putih itu ialah adalah muka yang dikatakan di dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang hitam itu adalah i'tiqad yang menolak. Bukan menolak, mereka kata tak mengikut i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa nanti di akhirat kelak. Begitulah. Jadi mesej yang nak disampaikan di sini berhubung tentang i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah telah diterangkan mana dua sisi yang lepas. Cuma saya nak mengingatkan diri saya dan juga muslimin dan muslimat bahawasanya tujuan pelajaran dan pengajian kita adalah berfokus kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi setiap apa dalam pembelajaran kita di dalam adalah dia di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang ingin saya bagi tahu. Baik. Kita lihat pada muka surat yang pertama, pasal pertama, iaitu Islam agama fitrah, pada pelajaran yang kedua, iaitu fitrah manusia perlu kepada agama. Fitrah manusia perlu kepada agama. Menurut fitrah manusia, semula jadinya memerlukan kepada agama. Jadi persoalannya, mengapa agama itu perlu? Itu persoalan pertama. Ya, maknanya menurut fitrah manusia semula jadinya memerlukan kepada agama. Ini saya memerlukan itu sedikit masa untuk nak menerang menjelaskan. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dengan kelengkapan alat agar mereka dapat menjalani hidup di dunia ini dengan cara yang betul dan sesuai dengan tabiat manusia itu sendiri. Ya. Mereka dilengkapkan dengan hawa nafsu untuk menjadikan manusia itu sebagai golongan yang sederhana, tidak meningkat ke taraf malaikat dan juga tidak turun menjadi dikatakan tingkat seperti haiwan. Dan manusia itu dibekalkan dengan akal fikiran. Manusia dibekalkan dengan akal fikiran. Hawa nafsu kita, fitrah kita, sentiasa memujuk, meruntun dan mengajak kita melakukan sesuatu tanpa memikirkan kesannya. Nafsu kita, tanpa memikirkan kesannya. Nafsu akan berjalan terus. Umpamanya, akan memakan sesuatu itu tanpa memikirkan apakah benda itu boleh dimakan ataupun sebaliknya. Jadi nafsu, keinginan kita, boleh ke? Kita pun tak fikir banyak-banyak. Maknanya kita tak gunakan kefikiran. Yang tahu kita makan. Dengan itu, Allah memberi mereka akal. Memberi kita akal. Itu alat. Alat kita hidup di muka bumi ni. Satu, hawa nafsu. Hawa nafsu. Saya tak jelaskan hawa ataupun nafsu apa. Yang keduanya adalah akal. Sehingga ia perlu pada petunjuk Allah. Jadi begitu juga kata banyak perkara yang tidak sampai terfikir oleh akal. Maknanya memikirkan kesan daripada hawa nafsu. Maknanya tak sampai juga kepada akal nak memikirkannya. Jadi itu sebabnya Allah Taala bekalkan kita akal. Sehingga maknanya kita tu perlu kepada
petunjuk ke arah yang sebenarnya. Memerlukan satu petunjuk. Jadi petunjuk ni apa? Agama. Mana dah tentu dah. Ya, bukan semua perkara yang dapat difikirkan oleh akal. Bukan semua perkara yang dapat difikirkan oleh akal. Dengan itu akal ini perlu kepada agama. Jadi dah terjawab. Dah terjawab. Maknanya fitrah manusia perlu kepada agama. Dengan itu akal ini perlu kepada agama, perlu kepada petunjuk sebagai sesuatu jalan ke arah kejayaan dunia hingga ke akhirat. Maknanya kita sekarang ni duduk di muka bumi ini, Allah SWT bekalkan kita akal, hawa, nafsu untuk kita hidup di dunia ini. Namun kita takkan berjaya. Takkan berjaya dunia akhirat jika tidak kita itu berpandukan kepada agama. Maknanya kita perlu kepada agama. Itu yang dikatanya menurut fitrah manusia semula jadinya memerlukan kepada agama. Apa itu agama? Petunjuk. Iaitu agama Allah. Agama apa? Agama Islam. Agama Islam. Apa yang dikatakan agama Islam? Agama Islam ialah suatu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang daripada Allah. Apa itu agama Islam? Agama Islam ialah suatu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam ialah agama petunjuk. Petunjuk. Jadi dia petunjuk mana yang hak, mana yang batil. Mana yang boleh, mana yang tak boleh. Ada halal, ada haram. Ada harus dan juga ada makruh. Itu datangnya hukum-hukum tu. Itu petunjuk. Ya? Yang terakhir disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muhammad bin Abdullah. Tujuannya agama Islam itu untuk menggantikan peraturan dan petunjuk sebelumnya. Untuk menggantikan peraturan dan petunjuk sebelumnya. Untuk mana? Untuk petunjuk seluruh dunia. Amnya untuk selama-lamanya. Jadi, dua perkara yang kita dah dapat tahu, apa itu agama Islam? Ya? Agama Islam ialah agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dikatakan agama Islam, agama yang terakhir dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikan segala peraturan dan petunjuk sebelumnya, nabi-nabi sebelum, dan juga memberi petunjuk seluruh dunia untuk selama-lamanya. Itulah agama Islam. Baik. Kerana agama Islam, walaupun sebut saja agama Islam, kita dah tahu dah makna petunjuk. Petunjuk daripada Allah Ta'ala yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Maknanya agama tu datang daripada Allah SWT. Adalah agama yang menyelamatkan manusia. Agama yang menyelamatkan manusia. Manusia ni tadilah Allah Ta'ala jadikan fitrah dia, dibekalkan kita dengan alat. Alat-alat dengan panca indera, dengan akal fikiran, dengan hawa dan nafsu. Ya, dengan hawa dan nafsu. Jadi, agama tu merupakan petunjuk untuk menyelamatkan manusia dari penyembahan berhala. Dari penyembahan berhala kepada penyembahan Tuhan Yang Maha Esa yang berdasarkan tauhid. Jadi maknanya dalam penghidupan manusia ni, dalam hidup dan penghidupan manusia ni disebut agama umum. Umum, banyak agama. Tidak? Tapi di dalam ni khusus agama itu adalah agama Islam.
agama Islam. Itu pengkhususan. Agama Islam apa? Agama tauhid. Agama yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bertauhid, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencipta sekalian alam, yang tak ada setanding dengan dia. Itulah agama tauhid. Maknanya itu merupakan dasar. Dasar. Kalau nak buat sebuah rumah, maknanya dia kena dasar. Dasar tadi adalah dasarnya tauhid. Kalau nak buat ibadat, mesti ada dasarnya adalah tauhid. Kalau tidak, rumah tu runtuh. Jadi maknanya tetap ada tauhid. Jadi itu akidah. Jadi di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia nak bicarakan sekarang adalah tentang akidah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lihat ayat-ayat Al-Quran, apa yang digambarkan di sini. Tujuannya untuk kita masuk ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu pasal saya jelaskan tu supaya kita tu tak lari daripada hakikat kita untuk nak menuju kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Justru itu Allah mengangkat orang-orang yang beriman. Mengangkat orang-orang yang beriman. Apa maksud di sini? Maknanya orang-orang yang maknanya ahli. Ahli. Ataupun anggota. Ataupun keluarga orang-orang yang beriman. Menjadikan agama Islam pegangan hidup mereka. Selaku agama samawi. Samawi apa? Agama langit. Agama langit. Kenapa disebut itu agama langit? Iaitu dikatakan ayat Al-Quran tu turun daripada Lauh Mahfuz. Dia terus kepada Baitul Izzah. Maknanya sampai di langit dunia. Itu yang turun maknanya daripada langit terus ini. Maknanya agama langit. Agama samawi. Direstui dan diredoi oleh Allah. Direstui dan diredoi oleh Allah. Allah Ta'ala redha Islam itu agamanya. Jadi Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita. Maknanya ini merupakan agama yang kita pegang, agama yang diredai oleh Allah. Redha. Terima. Jadi kalau dalam kita membicarakan tentang tauhid, hakikat tauhid, kalau kita lah kata basuh pinggan dekat dapur. Maknanya basuh pinggan tu adalah perbuatan yang Allah Ta'ala jadikan kita membasuh pinggan. Redha. Allah Ta'ala redha. Aku juga redha. Dijadikan aku membasuh pinggan. Contohlah. Kalau kita di dalam kita bersolat, bersemayang semua, aku redha. Itu kata diredai oleh Allah. Itu hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apabila dikatakan firman Allah Subhanahu wa taala 100% hakikatnya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan daripada guru tu, bukan daripada pembaca tu, bukan daripada ustaz tu. Hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tu nak menerima agama Islam, agama tauhid, petunjuk, atau dikatakan kalau tadi nak menerima Ahlus Sunnah, ahli dah ahli, anggota keluarga. Ya ayyuhallazina amanu khulu fis-silmi kafah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang, maknanya ramai orang-orang yang beriman. Maknanya ahli lah. Ahli-ahli ataupun dikatakan orang-orang tauhid. Orang beriman adalah orang tauhid. Orang tauhid adalah orang yang beriman. Orang yang percaya dan meyakini Allah itu Tuhan dia. Dan Nabi Muhammad itu adalah Nabi dia. Masuklah kamu ke dalam agama Islam. Masuklah kamu ke dalam agama Islam.
masuklah kamu ke dalam petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Petunjuk Allah Taala ni turunnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuklah kamu ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab itu petunjuk aku. Dengan mematuhi segala hukumannya, hukum-hukumnya, ketentuan-ketentuannya, ketetapan-ketetapannya. Itu maksud dia. Jadi maknanya akidah, kemudian Allah Ta'ala menyeru kita supaya masuk. Seorang manusia yang menganut agama, seorang manusia yang menganut agama, yang menganut petunjuk selain daripada agama Islam. Tuan-tuan dengar perkataan menganut. Ya, menganut ni tujuannya bukan untuk orang Islam. Orang Islam bukan menganut, beribadat. Menganut agama selain daripada agama Islam tidak diterima dan tidak diperakui. Maknanya kita tu bersyukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kurniakan kita taufik dan hidayat, petunjuk dan pertolongan. Allah Taala kurniakan kita nikmat iman dan juga takwa. Selaku orang yang hidup dalam agama, dia kata, ia tidak diperakui selaku orang yang hidup dalam agama. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-85. Dan sesiapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, Allah Taala sendiri dah memberitahu jangan cari selain daripada agama Islam. Itu dia tahu. Maka tidak akan diterima daripadanya. Tidak diterima daripadanya. Maknanya kita tetap di dalam agama Islam. Dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Jadi pengajaran yang kita dapat ialah istiqomahlah. Apabila kita tu dah duduk di dalam agama Islam. Maknanya kalau kita di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, duduklah. Jangan kamu nak berpecah belah lagi. Jangan nak cari selain pada itu lagi. Kita selaku orang-orang yang beriman, orang-orang beriman, maknanya ramai. Itu jemaah, ramai. Kita selaku orang-orang yang beriman dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam hidup dan kehidupan kita. Hidup penghidupan kita. Sehari-hari memerlukan kepada agama yang sebenar. Memerlukan agama yang sebenar. Memerlukan pengajaran. Memerlukan pimpinan. Memerlukan pertunjuk. Sebab agama tu dia memimpin, mengajar, menunjuk. Siapa dia? Itulah fa'il kelakuan Nabi. Ada kalanya dia berkata-kata. Ada kalanya dia berbuat. Ada kalanya diam. Itulah sunnah yang wajib kita ikuti. Agama Islam. Kerana manusia yang hidup dalam agama Islam adalah sebaik-baik umat. Siapa cakap? Allah Ta'ala cakap. Dia menjadikan kita, maknanya kita tu hidup dalam agama Islam, maka kita itu merupakan sebaik-baik umat. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala mengurniakan kita, iaitu satu rahmat, satu nikmat, satu medal lah kata, kemuliaan tu. Itu yang kita nak jaga, kehormatan tersebut, kemuliaan tersebut, medal tersebut. Jangan sampai kita tu pula menjadi kita ditarik balik ataupun dicemar sebagai. Dilahirkan untuk faedah umat manusia seluruhnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang bermaksud, kamu wahai Muhammad, kamu wahai umat Muhammad. Ini dah jemaah. Jemaah. Jadi jemaah di sini ialah dikatakan para sahabat.
Maksud kata dikatakan situ adalah khulafa ar-rasidin. Terus sahabat khulafa ar-rasidin sampailah kepada sunnah, kalau semudah fahamnya, sunnah para sahabat, sunnah khulafa ar-rasidin, maknanya itu tabi'in, tabi'at tabi'in sampai. Kemudian sunnah para ulama. Ni mengikut. Maknanya ahlu sunnah wal jamaah, jamaah tersebut. Jadi itu dikatakan, kamu wahai umat Muhammad, siapa dia? Kita ni lah. Adalah sebaik-baik umat. Alhamdulillah, sebaik-baik umat yang dilahirkan, dihidupkan dalam kita hidup di dunia ni. Bagi faedah umat manusia. Bagi faedah umat manusia. Setiap-tiap umat Islam yang dilahirkan di muka bumi adalah mendatangkan faedah kepada manusia. Tidak ada yang tak mendatangkan faedah. Jangan ditanya, Ustaz banyak antara faedah, itu cerita lain. Cerita dia sekarang, makna kata mendatangkan kebaikan kepada seluruh umat. Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik. Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik-baik. Dan melarang daripada segala perkara-perkara yang salah. Buruk dan keji. Serta kamu perlu beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Jadi, fahamlah kita sekarang. Apa yang kita faham? Pertama, akidah, kepercayaan dan keyakinan kita di dalam agama Islam, di dalam petunjuk Allah Subhanahu Taala, ialah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebut saja Ahlus Sunnah wal Jamaah, maknanya adalah pegangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada para sahabat. Maknanya sunnah para sahabat. Sampaikan kepada tabi'in. Tabi'at tabi'in. Maknanya 3 generasi. Kemudian baru sampai kepada ulama. Ulama ni apa? Ulama suratul anbiya. Jadi kita di dalam ahlu sunnah wal jamaah, mereka kata, dikatakan ulama ini kalau syariatnya ialah al-imam, itu apa? Imam Asy-Syafi'i. Kalau dikatakan di dalam itu akidah, iaitu itu al-imam al-As'ari dan al-imam al-Maturidi. Kalau di dalam tasawuf dikatakan al-imam al-Ghazali rahimallahu taala. Maknanya 3 ilmu tersebut. Itu merupakan rukun. Rukun. Satu tak ada, dia tak sempurna amal. Kalau satu tak dibuat pun tak sempurna juga. Ya, keadaan tersebut. Maknanya 3 perkara. Itulah merupakan ibadah. Ibadah. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala tersebut dengan jelas menyatakan bahawa kemuliaan dan keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah Taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kemuliaan tersebut? Agama Islam. Itu kemuliaan. Agama Islam merupakan kemuliaan yang Allah SWT kurnia bagi kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian atas izin Allah Subhanahu Wa Taala disampaikan kepada umat dia beragama Islam. Maknanya dimuliakan. Jadi orang yang hidup di dalam agama Islam adalah hidup di dalam kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita ni hidup di dalam beragama Islam. Maknanya di dalam dikatakan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini juga kemuliaan tersebut adalah kemuliaan baginda Rasulullah SAW, yang dimaksudkan adalah as-sunnah. Jadi 3 perkara yang katakan tadi terbahagi 3.
ahli sunnah wal jamaah, maka bagi 3 ahli, dan kemudian as-sunnah wal jamaah. Benda tu tak lari daripada yang disampaikan pada 3 perkara. Jadi kita berpegang kepada umat Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu orang-orang Islam. Orang-orang Islam umum, seluruh dunia. Seluruh dunia. Ialah selagi mereka tetap setia. Selagi mereka tetap sedia menjalankan 3 dasar Islam. 3 dasar Islam yang utama, iaitu menyuruh berbuat kebaikan. Menyuruh berbuat kebaikan. Kepada siapa? Satu, kepada orang yang tidak berbuat baik. Kita suruh berbuat baik. Dan yang keduanya, orang yang sudah berbuat baik, kita mengingatkan dia agar meneruskan dia berbuat baik. Ketiganya, kita juga menyuruh orang yang dah buat baik, pendek kata, agar dia istiqamah berbuat baik, maka kita mengingatkan supaya dia itu menjadi ketelusan keikhlasan, menjadi petunjuk kepada kita semua. Baik. Itu dikatakan. Jadi kalau kepada yang tidak baik, maknanya yang baik ini digambarkan kepada tentang surga-surga Allah. Dan begitu juga kepada yang tidak baik. Yang tidak baik, kita sampaikan juga perkara yang baik supaya dia jadi baik. Dan melarang daripada kejahatan. Melarang daripada kejahatan. Serta beriman kepada Allah Azza Jalla. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya di sini jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mentaufik hidayatkan kita untuk nak mengajak, nak menyeru berbuat baik. Untuk nak mencegah daripada perbuatan yang tidak baik. Itu yang dikatakan tadi, iaitu dikatakan i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada umat Nabi Muhammad SAW agar masuk ke dalam agama Islam, istiqamah di dalam Islam, ya, dan dikatakan iaitu berbuat baik, jangan berbuat yang tidak baik. Itu dikatakan kita tu di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Islam sesuai dengan fitrah manusia. Islam sesuai dengan fitrah manusia. Islam ialah suatu agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu dikata. Dan agama Islam adalah agama petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam adalah agama samawi. Itu menggambarkan maknanya perjalanan agama tu. Perjalanan agama tu daripada langit turun kepada dunia dan teruslah kepada baginda Rasulullah SAW, turun kepada para sahabat, turun kepada tabi'in dan juga tabi'in, terus kepada ulama-ulama, teruslah kepada kita sampai kita sekarang. Itu maknanya dia daripada atas, ya, daripada atas. Yang diturunkan Allah sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia. Yang menseimbangkan jasmani dan juga rohani, dunia dan juga akhirat. Agama apa? Agama Islam. Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata dia dapat menseimbangkan jasmani dan juga rohani.
dunia dan juga akhirat. Islam tidak hanya menyuruh umatnya beramal untuk akhirat semata-mata. Islam tidak menyuruh umatnya beramal untuk akhirat semata-mata. Dan berusaha untuk hidup di dunia sahaja. Tidak juga. Malah selaku umat Islam, hendaklah menseimbangkan tuntutan jasmani dan juga rohani. Berusaha dan berikhtiar untuk dunia dan juga untuk akhirat seimbang. Iaitu selepas mengerjakan solat sembahyang, hendaklah pula dia mencari kehidupan untuk hidup di dunia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, diperintah dia bersolat. Solat ni apa tuan-tuan? Solat ini juga adalah dikatakan agama. Agama itu adalah agama tauhid. Agama tauhid adalah dikatakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solat itu adalah tauhid. Itu sebabnya orang yang tak bersolat, maksudnya orang yang menolak tauhid, menolak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya dia dosa paling besar. Fahami baik-baik di situ. Itu dia ambil contoh sini, solat. Kedua, solat ni apa? Solat ini perhubungan kita dengan pencipta yang kita dicipta. Perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu solat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surah Jumaat ayat ke-10. Kemudian setelah selesai mengerjakan sembahyang, Allah Ta'ala dia menjadikan kita, kemudian dia mencipta kita. Maknanya dia nak bagi tahu kepada alat yang ada kepada dalam diri kita tu. Apa alat dia di situ? Ada hawa, ada nafsu. Hawa ni apa? Hawa ni dia menumbuhkan apa? Menumbuhkan keinginan, nafsu, keinginan. Menumbuhkan nafsu dan keinginan untuk kita nak sesuatu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu. Kemudian setelah selesai mengerjakan sembahyang, sembahyang pun atas dorongan hawa dan nafsu, atas kehendak dan juga keinginan, hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita bersolat pun niat tersebut adalah niat tu hakikatnya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah selesai mengerjakan sembahyang, maka bertebaranlah, keluarlah, bekerjalah, berusahalah. Jadi maknanya usaha ikhtiar kita bekerja, usaha ikhtiar yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelihatan lahiriah ini tauhid, hakikat tauhid. Kelihatan pada segi lahiriah kita yang berbuat sembahyang, kita yang berusaha dan berikhtiar. Tetapi hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya, buktinya, keterangan Allah Ta'ala perintah suruh kita bertebaranlah, berusaha, berikhtiar. Jadi maknanya kita ni kelihatan saja yang nampak. Kita berusaha dan berikhtiar. Hakikatnya usaha ikhtiar itu juga datang daripada Allah SWT. Habis apalah peranan kita? Kita kena saksi, mengaku. Itu hakikat tauhid. Bahawa perbuatan aku berusaha berikhtiar ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya atas taufik hidayat Allah Taala maka bolehlah saya bercakap. Atas taufik hidayat Allah Taala maka bolehlah muslimin dan muslimat duduk. Itu yang kita nak faham betul-betul. Itulah hakikat tauhid. Betul-betul kita ni mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing. Kan itu perintah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan carilah apa yang kamu
hajati. Kita tadi, fitrahnya manusia ni tadi, fitrahnya kita ni, itulah tadi, dibagi kita ni alat untuk hidup di muka bumi ni. Tapi nak menghidupkan tu adalah Allah Ta'ala juga yang menghidupkannya. Hajati dari lempah kurnia Allah Ta'ala. Makna lahir batin. Atas lempah kurnia Allah Ta'ala. Serta ingatlah akan Allah banyak-banyak. Ingatlah akan Allah banyak-banyak. Allah, Allah, Allah. Allah ni apa? Adalah asma. Nama kepada zat yang wajib ada. Zat wajibal wujud. Maknanya diberi nama Allah. Siapa beri nama? Allah Ta'ala sendiri beri nama dia. Anallahu la ilaha illa ana. Akulah Allah. Tiada Tuhan melainkan aku. Apa maksud di sini? Di mana kita memandang. Kita tengoklah sekarang. Tengok dalam apa? Dalam laptop ni semua. Makna kita pandang. Pandang Allah Ta'ala dahulu yang menjadikannya. Baru nampak makhluk. Jadi di dalam ilmu tauhid, apa dikatakan sini? Allah Ta'ala itu menjadi dalil. Laptop ni dan semua alam ni menjadi madlul. Itu dikatakan orang tu betul-betul tertuju kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita nak ingat Allah SWT banyak-banyak? Supaya hati kita tertuju kepada Allah Ta'ala semata-mata. Tidak tertuju kepada yang lain. Baik. Dalam semua keadaan, ingat kepada Allah Ta'ala. Maksudnya perbuatan aku ni pun adalah perbuatan Allah. Tak ada sifatnya pun melainkan sifat Allah. Jadi, kita menjadi dalil. Bawahannya. Dalil. Bukti. Wujudnya Allah Ta'ala. Tak kala itu dia jadi madlul. Kita pandang diri kita, ingat kepada Allah. Tetapi pada peringkat yang kedua, dia ingat kepada Allah. Itu maknanya dia sebagai dalil. Kita ni menjadi madlul. Supaya kamu berjaya dunia dan juga akhirat. Supaya kamu berjaya dunia dan juga akhirat. Kalau dunia saja kita berjaya, tapi akhirat tak berjaya, pun tak terpakai juga. Tak terpakai juga. Habis yang pakai mana? Dunia berjaya, akhirat berjaya. Bukanlah maknanya akhirat mesti berjaya. Dunia tak berjaya tak apa, nak jadi zuhud. Nak faham juga bab zuhud ni pada segi tasawuf dia. Zuhud yang macam mana? Jadi banyak kata kita tu kena faham antara kedua ni. Dunia, akhirat. Jasmani, rohani. Jadi kedua-dua ni adalah seimbang. Dan kita kena tahu kita berjalan di atas dunia nak ke akhirat. Jadi di dunia inilah tempat kita berladang untuk kita nak ke akhirat. Itu dia punya perjalanan kita. Islam mengandungi bermacam-macam peraturan. Kenapa disebut Islam, Islam, Islam? Tak sebut lagi agama. Agama tertunjuk tadi. Agama ni dia banyak, umum. Mana agama Nasrani lah, agama Yahudi lah, ataupun agama Majusi lah. Ada macam-macam lagi. Tapi sekarang ni kita agama tu agama Islam. Petunjuk pada Islam. Jadi Islam mengandungi bermacam-macam peraturan. Bukan satu peraturan, bermacam-macam peraturan. Mana bila kata di dalam ibadat ada peraturan ibadah. Di dalam muamalat ada di dalamnya peraturan. Di dalam munakahat ada peraturan. Di dalam jenayat ada peraturannya. Dan begitu juga di dalam hal-hal lain. Ya. Dunia ada peraturan. Akhirat ada peraturan. Yang ditujukan hanya kepada manusia. Hanya ditujukan kepada manusia. Sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia. Ingat apa kata fitrah tadi? Maknanya fitrah manusia yang Allah Ta'ala jadikan kepada awal-awal tu. Yang hidup menempuh dua alam. Allah Ta'ala tu betul-betul maha sempurna. Ya, dia jadikan kita cukup untuk dunia dan juga untuk akhirat. Hidup untuk menempuh dua alam, iaitu alam dunia dan juga alam
akhirat. Yang memerlukan kepada perseimbangan hidup di dua alam itu. Memerlukan perseimbangan kedua-dua alam tersebut. Alam apa? Alam dunia dan alam akhirat. Tak boleh tidak. Tak boleh nak diberatkan sana atau beratkan sini. Maknanya kita kena dua-dua jalan. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kamu. Tuntutlah, berusahalah, berikhtiarlah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala kurnia kita rahmat dan nikmat yang paling besar di dunia ni, usaha dan juga ikhtiar. Itu perintah Allah. Kita ada satu sahaja, usaha dan ikhtiar. Itulah di dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ada usaha dan ada ikhtiar. Tapi usaha ikhtiar kita ni jangan lupa, tidak memberi bekas. Sebab apa? Usaha ikhtiar itu adalah datang daripada Allah Subhanahu taala. Jadi kalau datang daripada dia, makna usaha ikhtiar tu memberi bekas, maksudnya Allah Ta'ala yang memberi bekas. Saya bercakap di depan berhia-hia, bersungguh-sungguh. Bukan maknanya saya tu boleh untuk nak memberi. Nak memberi, tuan-tuan semua faham, nak memberi benda keyakinan begitu. Hanya atas taufik hidayat Allah Subhanahu Ta'ala. Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan oleh Allah kepadamu akan pahala dan juga kebahagiaan. Pahala ni apa? Kebajikan. Dan juga kebahagiaan hari akhirat. Dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, mana keperluan dan bekalanmu dari dunia. Dari dunia. Jangan lupa. Jadi, fahamlah kita sekarang ni tentang usaha dan ikhtiar tu. Dan usaha ikhtiar ni jugalah yang diperintah, yang disuruh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan sunnah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya ini makna di dalam as-sunnah. Islam selaku agama fitrah menggesa manusia berusaha. Islam selaku agama fitrah menggesa manusia berusaha mencari harta kekayaan. Berusaha mencari harta kekayaan. Saya ingatkan dulu, belum habis lagi. Orang yang takabur macam mana? Dia bukan tak usaha ikhtiar juga. Kekayaan aku pada hari ini adalah atas usaha ikhtiar aku. Dia lupa kepada Allah SWT. Ataupun kepada orang perseorangan, ataupun kepada sepulan-sepulan dan sebagainya. Kekayaan yang telah dilempahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari harta kekayaan yang telah dilempahkan oleh Allah SWT. Allah Taala dah letak di muka bumi ini kekayaan tersebut. Engkau pergi carilah, usaha dan ikhtiarlah untuk mendapatkannya. Makna tak bolehlah nak berpeluk tebuh. Maknanya agama Islam itu menyuruh kita supaya berusaha dan berikhtiar. Agama Islam itu sebenarnya membangkitkan hati dan perasaan kita untuk berusaha dan berikhtiar. Dia tidak mengajar kita ni berpeluk tubuh, mengenang nasib. Tak ada. Itu kalau dia faham baik-baik. Dan mengerjakan amal-amal kebajikan. Amal-amal kebajikan, amal-amal yang baik, amal-amal soleh dan sebagainya. Yang mendatangkan pahala. Mendatangkan pahala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiknya akhlak dia sehingga sampai pada hari akhirat. Kalau tuan-tuan hayati memang kita tu nak meleleh air mata bagaimana baiknya akhlak dia. Ya tak? Memberi pertolongan kepada umat manusia. Nak minta dipercepatkan yaumal hisab, yaumal mizan. Cuba muslimin dan muslimat faham dia baik. Sampai akhir.
pertolongan tu. Ada 6 pertolongan syafaat. Itulah baiknya baginda Rasulullah SAW. Jadi kita tu nak hidup di dalam kebaikan dia. Kebajikan yang mendatangkan pahala dan membawa kepada keselamatan. Kebahagiaan pada hari akhirat kelak. Itu pasal saya bayangkan dulu di akhirat. Tetapi janganlah pula melupakan kebahagiaan dalam dunia. Jangan melupakan kebahagiaan di dalam dunia. Untuk merasai kesenangan hidup secara halal sebelum menikmati kesenangan dan kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat. Jadi, pengajaran daripada 2 tajuk pada malam ini. Satu, dikatakan fitrah manusia perlu kepada agama. Yang keduanya, Islam sesuai dengan fitrah manusia. Jadi muslimin dan muslimat, kedua-dua perkara tersebut yang dikatakan akidah ahli sunnah wal jamaah, maknanya di dalam sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita berbuat apa yang disarahkan tadi, bermakna kita hidup penghidupan kita di dalam sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajaran kita kedua, permukaannya adalah untuk kita nak menentukan kita ni duduk betul-betul di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah lagi 3 minit. Lagi 3 minit pukul 8. Jadi saya bagi sebelum saya mengundurkan diri, sebaik-baiknya pengajian itu ada juga 1-2 persoalan. Ya, daripada persoalan tersebut, ya, seramai 97 orang ni dapat didengar juga dan sebagainya berdasarkan daripada apa yang saya sampaikan. Jika persoalan itu belum sampai pada apa yang saya ajak, saya tangguhkan dulu supaya benda tu jalan selari. Wallahu a'lam. Baik, ada apa pertanyaan? Muslimin dan muslimat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ustaz. Anis. Waalaikumsalam. Maaf saya nak tanya Ya. mengenai PRU di Johor. Ya. Betul ke contohlah kalau kat tempat saya ni ada 4 contoh Perikatan Nasional, BN, Pejuang dan juga Parti Harapan. Betul ke ada mengatakan kalau kita kat situ ada Parti Islam? Maaflah sikit ni mengenai dengan akidah jugalah, ahli sunnah wal jamaah jugalah. Kalau kita memangkar yang macam contoh, kita dah tahu dia tu memang tak menyokong Islam. Kita dah tahu dia tu memang menentang Islam, hukum hakam Islam, memang tak sokong. Dan kat situ ada parti Islam tapi dia tak sokong parti Islam, dia tak pangkal parti Islam. Contoh yang ada yang memang memegang hukum lah. Macam mana tu akidah mereka tu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik. Satu, kita sama-sama. Satu, apabila menyentuh politik. Jadi politik ni dalam Islam pun ada politik juga. Tapi politik Islam mendatangkan barakah dunia dan juga akhirat. Baik. Apa yang Puan katakan tadi, Tuan kenal kepada calon tersebut. Ya, minta maaf kalau tersalah saya bagi sebab ni politik sikit ni. Ya tak? Jadi Puan kenal orang Islam itu orang yang memegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Satu. Kedua, orang Islam ini dia mempraktikkan tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Pendek kata, dia mengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiganya, kita tahu bahawasanya iaitu dia adalah beragama Islam. Baik, cukup dah lengkap situ. Dan kita tengok pula
kalau kita sebelah sini, kita tengok, kalau kita juga menyokong, dia tak akan dapat ataupun dia tidak akan menegakkan agama. Maknanya kata dia tak dapat menegakkan petunjuk Islam. Jadi dalam kedua-dua ni ataupun 3-4 perkara tersebut, itulah diberi peluang kepada calon untuk nak meneliti calon manakah yang nak saya pangkah. Wallahu a'lam. Saya tak jawab ini. Wallahu a'lam. Terserahlah kepada puan. Tapi fahami baik-baik, teliti baik kata-kata saya. Wallahu a'lam. Baik, ada apa-apa pertanyaan Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada apa-apa pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kata apa juga berlaku pada diri kita adalah semua dari kehendak Allah dan dorongan Allah. Tapi apabila kita bersemangat, kita betul-betul berikhtiar dan kita itu untuk ke jalan Allah, untuk kehidupan kita adalah dorongan Allah. Tapi apabila semangat kita luntur, perasaan kita terganggu dan kita rasa putus harapan ataupun patah semangat, apakah itu pun juga datang daripada Allah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wan Aisyah anda. Saya. Tidak ada satu pun yang terjadi melainkan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baikkah atau yang tidak baik. Maknanya benda tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Allah Subhanahu Wa Taala dia suka. Allah Taala suka. Suka kepada hamba-hambanya yang beriman kepada dia. Yang beriman kepada dia. Tapi sukanya Allah Ta'ala ni ada di antaranya yang dia itu suka diuji. Dia nak menguji kita. Sebab apa? Contohnya berdoa. Allah Ta'ala suka kita berdoa. Merayu-rayu depan dia. Dia tak perkenankan juga. Tak bersungguh-sungguh. Siang malam bangun tahajud berdoa. Tak juga diperkenankan. Tapi dia suka. Sekarang ni kesimpulannya, jika berlaku kekurangan tersebut, redolah. Yang aku redo bahawa Allah Ta'ala mentaufik hidayatkan aku boleh berusaha dan berikhtiar. Namun, usaha ikhtiar itu aku kembalikan balik kepada Allah Ta'ala. Dan kedua, aku boleh berusaha dan ikhtiar. Itu adalah tandanya kasih sayangnya Allah kepada aku. Alhamdulillah, aku nak itu saja. Dan yang lain terserahlah kepada dia. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, ada apa-apa lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya soalan sikit Ustaz. Ya. Seperti yang kita tahu, Nabi SAW pun naik ke langit untuk mendapatkan berjumpa dengan Allah Ta'ala sampai langit ke-7 untuk mendapatkan solat yang 50 ke 5 waktu. Lepas tu kita baca tadi pun agama Islam ni pun agama dari langit. Ya. Bolehkah kalau kita mengatakan yang Allah itu berada di atas langit? Baik. Maaf Ustaz. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi langit yang ke-7 untuk mengambil, bahasa saya dah sedang mengambil solat 5 waktu
sehari semalam. Bukan dia kata Allah Ta'ala tu ada duduk dekat sana, dia bagi. Tak. Ya. Jadi maknanya tingginya kedudukan solat, tingginya kedudukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dia tidak bertempat. Laisa kamislihi. Kita tak boleh seumpamakan dengan sesuatu. Kita percaya kepada ayat Al-Quran mengatakan Allah Ta'ala itu ada di aras atau sebagai-bagai yang banyak dibincangkan. Tetapi itu ayat Al-Quran menjelaskan. Hakikatnya tak boleh kita mengatakan Allah Ta'ala itu bertempat. Maknanya sini Allah Ta'ala itu dikatakan dia maha kaya. Allah Ta'ala maha kaya daripada tempat. Jadi kalau dah maha kaya daripada tempat, maknanya dia tu tak adalah nak ditempatkan. Kalau ditempatkan, itu baharu. Baharu. Jadi kita hanya menunjukkan dia merupakan maha tinggi. Macam orang kata bersahadat, tunjuk ke langit. Bukan Allah Ta'ala tu di langit. Maknanya maha tinggi. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Sama. Baik, ada apa lagi pertanyaan? Ada sekejap lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, mana kita perlu sentiasa bersyukur atas kurniaan Allah yang berikan kepada kita setiap hari. Cuma ada benda tu musibah ke ataupun yang baik ke, kita perlu bersyukur. Berterima kasih pada Allah. Betul Ustaz? Terima kasih Betul. Ustaz. Betul. Dalam perkara kita, buruk baik kita nak bersyukur, yang dikurniakan kepada kita, kita kena pandang apa? Kita kena lihat apa? Kita kena saksi apa? Yang kita nak saksi, perbuatan Allah tu menjadikan kita senang. Itu yang kita bersyukur. Bukan pandang pada segi kebendaan tu. Pandang daripada segi perbuatan Allah tu. Makna kekuasaan Allah. Kehendak Allah. Jadi kemudian Allah Ta'ala berkehendak kita menjadi baik dan juga tak menjadi baik. Itu kehendak Allah. Kenapa Allah Ta'ala jadikan kepada aku? Maknanya tanda kasih dan sayang dia kepada kita. Itu yang kita Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah SWT. Senang susah. Bukan dipandang segi kebendaan. Tapi kita pandang daripada segi tauhid tu. Hakikat tauhid. Baru dia berbetulan. Baru kita tak ada macam rasa macam apa kata orang, kesal dijadikan itu, masa senang kita bersyukur ini, ataupun dengan cakap saja. Tetapi kita bercakap dengan hakikatnya. Dengan penyaksian. Dengan pengakuan. Ya? Wallahualam. Alhamdulillah. Faham Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Allah bagi kat kita ujian, macam-macam ujian, maknanya Allah nampak kita, Allah pandang kita. Betul ke Ustaz? Betul. Apabila dia pandang kita, dikatakan apabila dia pandang kita bermaksud itu pandang rahmat. Pandang keberkatan. Pandang kebajikan. Sama ada kita ni dalam kesusahan ke dan senang. Macam mana kita dapat merasai bahawa dia itu memandang kita? Adalah dengan tauhid kita kepada. Tauhid maknanya tauhid basar kita tu. Allah Ta'ala kurniakan kita nikmat basar, melihat. Dengan hati nurani. Makna Allah Ta'ala sedang melihat kita sekarang. Itu maknanya baru kita tu, kata orang, baru kita berzikir kepada Allah. Subhanallah. Ya Allah, ya Tuhan. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau orang hidup ni tak pernah diuji, dia biasa senang, macam okey je hidupnya, apa Allah tak pandang ke Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan insan, manusia, menjadikan insan dan manusia
ada hawa dan nafsu seperti mana saya katakan tadi. Apabila ada hawa dan nafsu, tentu ada berkeinginan. Jadi berkeinginan hawa nafsu ni dikatakan dia tu tanpa bimbingan daripada akal fikiran. Tetapi kalau dilepaskan hawa nafsu, maknanya dia akan berlaku kepada keburukan. Keburukannya apa? Katakanlah dia tak ada merasa susah, senang. Tentu sekali dikatakan dia mashur diri dia. Mashur ni apa? Mashur tentang nama dia. Mashur tentang kejayaan dia. Ya, mashur tentang dan sebagainya. Makna kata dipandang. Tetapi di mana letaknya? Di mana letaknya kelemahan tu? Di mana letak kekurangan tersebut? Maknanya akal tu dia perlu berfikir. Untuk nak ini semua kan tak sampai. Kembali balik kepada agama. Maksud saya di sini tentu ada berlaku susah dan senangnya. Tidak ada satu hamba Allah pun yang dikatakan tidak berlaku. Saya pernah kedengaran dulu satu orang bercakap, Ustaz, dia dah selama 35 tahun, 40 tahun dia berkahwin dengan isteri dia. Dia tak pernah bersisih faham dengan isteri dia. Wah, saya cakap dengan dia, Alhamdulillah lah dulu. Allah Ta'ala kurniakan dia rahmat nikmat hidup berumah tangga. Tetapi baginda Rasulullah SAW pun berlaku persisihan faham. Jadi kalau kita nak bercakap pun maknanya kita tu kena di bawah Rasulullah. Kalaupun kita dapat rahmat nikmat yang tak bergaduh, tetapi kita tak boleh cerita buat macam tu. Sebab kita malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, ada apa pertanyaan lagi? Terima kasih Ustaz. Sama-sama, insya-Allah. Ustaz, Ya. nak tanya, kalau yang manusia perangai jahat tu macam mana Ustaz? Manusia Yang berperangai buruk. Maksudnya, berperangai buruk. ni, macam mana? Jadi, manusia yang berperangai buruk ni ialah kita ni hidup di alam malakut nama dia. Alam malakut, manusia. Alam manusia. Di sekeliling alam manusia ni ada alam haiwan. Kita hidup di dunia ni juga. Alam tumbuhan, alam-alam lain. Jadi manusia itulah ada duduk di situ. Selalunya manusia yang berperangai buruk ni, maknanya kalau perangai itu katakan dia dekat dengan haiwan, berperangai haiwan. Perangai haiwan apa? Menyalaklah, mengaumlah, macam-macam perangai tersebut. Kemudian apabila berlaku seperti ini, dia kena uzlah. Dia kena keluar. Dia tu kena keluar. Jadi orang kena bagi tahu dia supaya dia keluar daripada alam yang buruk itu, dia masuk ke alam malakut. Maknanya dia mengasingkan diri dia. Untuk dikatakan dia nak lari daripada perkara-perkara yang buruk. Jadi apabila kita tahu itu, nasihat kita kepada dia adalah nak meninggalkan perkara yang buruk kepada perkara yang baik. Hijrah kepada yang baik. Memang ada manusia yang seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, ada apa pertanyaan lagi? Saya tunggu lampu hijau daripada pengurusi majlis. Sebab pukul 9 suku nak bermula ustaz punya tafsir ke apa. Pada sisi yang kedua. Wallahu a'lam. Tapi saya tu tunggu, saya pun ni. Okey, alhamdulillah. Kalau tidak ada soalan lagi, kita akan tutup majlis ya Ustaz. Ya, InsyaAllah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jazakallahu khairan jaza wa barakallahu fiik Al-Fadil Ustaz Haji Abdullah di atas perkongsian ilmu yang sangat penting dan bermanfaat.
mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita telah dikurniakan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi akal masih memerlukan petunjuk, iaitu agama. Walaupun memiliki akal dan hawa nafsu, namun kita tak akan berjaya dunia akhirat jika tidak berpandukan kepada agama, iaitu agama Islam. Agama Islam ialah suatu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala, agama yang syumul, lengkap dan sempurna dan menjadi petunjuk bagi seluruh dunia. Mudahan kita sentiasa dikurniakan taufik dan hidayah, ditetapkan dalam golongan ahli sunnah wal jamaah serta mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Sebelum majlis ditutup, mohon izin Al-Fadil Ustaz bagi saya untuk membuat pengumuman ringkas mengenai majlis-majlis ilmu anjuran Gema Yasin Nur Iman untuk besok. Iaitu pada 6.45 pagi, majlis bacaan Asmaul Husna, zikir munajat, surah Yasin, tazkirah dan doa bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Zain bin Juno. Pada 10.30 pagi, majlis kuliah duha bertajuk Ziarah ke Alam Barzakh bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil. Pada 5.30 petang, majlis kuliah asar bertajuk Risalah Adab Sulukil Murid bersama Al-Fadil Ustaz Abdul Hakim bin Wan Muhammad Nur. Dan pada 8 malam, majlis bacaan surah Yasin, tahlil arwah, surah Al-Mulk dan doa bersama Al-Fadil Kapten Ustaz Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz, insya-Allah. Dijemput semua hadir bersama-sama dalam majlis-majlis tersebut. Mohon diwar-warkan juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat supaya lebih banyak lagi jemaah yang dapat manfaat dari ilmu. Dengan itu, selesai majlis malam ini. Dan dengan rasa rendah hati saya dan juga bagi pihak pengurusan Gema Yasin Nur Iman memohon kemaafan atas segala kesilapan dan kekurangan dalam majlis tadi. Dan mohon jasa baik Ustaz juga untuk menutup majlis dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya tak baca tasbih kafarah, biasa saya akan baca doa, ya, tapi itu doa yang biasa saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma a'dana likulli haulin la ilaha illallah wa likulli hammin wa ghammin masyaallah wa likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli ridha'i wa sidatin asyukurulillah wa likulli ujubatin subhanallah wa likulli dzambin astaghfirullah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli dikin hasbiyallah wa likulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah wa likulli ta'atin wa masyatin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah kita berjumpa pada waktu masa yang lain, insya-Allah. InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dan semua yang hadir. Terima kasih Ustaz.